Saya lihat kedatangan hari ini sangat ramai hingga ada yang berdiri di belakang sana tu. Ya, saya minta maaf kerana tempat ini terlalu kecil. Jangan bimbang, kami sedang membina bangunan ibu pejabat yang baru berdekatan bandar Gongju. Akan ada auditorium yang boleh memuatkan 2,000 orang dalam bangunan ibu pejabat dan bangunan itu dengan keluasan seluas 150,000 kaki persegi. Sebaik saja kami bermula di sana nanti, kami boleh menyambut anda dalam kemudahan yang lebih selesa. Saya jamin. Ya, saya harap anda semua dapat bersabar. Sementara kami melakukan yang terbaik untuk mewujudkan suasana seminar yang lebih menyeronokkan. Tapi kedatangan yang ramai adalah lebih baik dari rumah yang kosong. Ya, kenapa anda perlu pedulikan syarikat MLM yang macam kami ni? Industri MLM tidak mempunyai reputasi yang hebat dalam masyarakat. Ya, saya juga tak berminat dan isteri saya berkeras menentang untuk melakukan perniagaan ini. Terdapat sesuatu dalam industri MLM ini yang sangat mengganggu saya dan saya akan beritahu tentangnya. Di dalam buku teks MLM ada tertulis sesuatu yang sangat logik dan tanpa apa-apa masalah. Ianya lebih secara teori. Mari saya kongsikan dengan anda apa yang ada dalam buku teks ini. Yang pertama, ianya mengenai perkara yang anda benar-benar lakukan. Saya tak bercakap tentang produk yang anda tidak perlukan atau tak pernah mendengarnya atau yang anda perlu membelinya sekarang. Ianya tentang barang yang anda selalu gunakan dan perlukan, iaitu barang keperluan harian. Yang kedua, semua barangan ini kualiti hebat. Ketiga, harganya juga hebat. Sebab itu, anda putuskan untuk menggunakannya. Sekali lagi, ini tentang sesuatu yang anda perlukan yang mempunyai kualiti dan harga yang hebat. Tak disangka lagi anda menggunakan barang ni. Lebih lagi, anda bukan saja seorang pengguna, tetapi anda juga memperkenalkannya kepada orang lain. Dengan berkata, barangan ini kualitinya lebih baik dan harganya berpatutan. Apa kata awak gunakannya? Kemudian sistem akan bayar ganjaran untuk mereka yang anda rujuk. Anda ada lihat apa-apa yang buruk tentang urusan ni? Langsung tak ada kan? Tapi mengapa MLM dikatakan perniagaan yang berreputasi buruk, terjejas daripada stigma yang kekal di minda masyarakat dan telah menyebabkan ramai menjadi mangsa? Mengapa? Mengapa ini terjadi? Ini kerana banyak syarikat MLM yang tidak melakukan 3 perkara yang saya telah sebutkan tadi. Bagaimana dengan Atomy? Apa perbezaannya dengan Atomy? Atomy tidak akan membiarkan sesiapa saja menjadi kontraktor. Yang pasti, kami tak peduli tentang latar belakang pendidikan anda, kemampuan pelaburan anda atau pengalaman tertentu, mahupun penampilan anda, walaupun pada hakikatnya kami menjual kosmetik. Betapa bertuahnya anda. Kalau penampilan satu kemestian, saya nampak beberapa orang yang layak. Anda fikir mesti anda orangnya, betul tak? Kami tak peduli tentang semua syarat seperti itu. Tetapi ada satu syarat yang anda sendiri perlu putuskan. Saya akan kongsikan dengan anda apakah syarat itu. Anda lihat produk-produk yang dipamerkan di sini. Penceramah kami akan terangkan tentang semua produk-produk ini sebentar saja lagi ya. Seperti ciri-ciri produk, harga dan sebagainya. Selepas mendengar penerangan, jika anda membuat kesimpulan dan berkata, dah tentulah saya gunakan syampu, produk penjagaan kulit dan vitamin pada setiap masa. Tetapi produk Atomy kurang berkualiti dan harganya mahal daripada apa yang saya selalu gunakan. Oleh itu saya tak rasa kagum. Kalau begitu tolong lupakan. Lupakan saja tentang perniagaan ini walaupun dalam keadaan apa sekalipun. Kalau anda membuatnya, anda tak akan buat dengan baik. Ya, lebih baik anda lupakan. Ini sebabnya. Kalau menceritakan tentang kebaikan produk yang tak pernah anda gunakan kepada orang lain, adakah perniagaan anda akan lancar? Ia tak akan berjalan lancar. Dan ia akan menjadi lebih sukar lagi. Ini sebabnya mengapa orang kata jual itu susah. Ramai yang cuba menjual sesuatu yang mereka tak mahu gunakan, pasti akan bekerja keras melakukannya. Ianya amat sukar. Jualan jenis macam mana yang mudah? Kalau anda menjual produk yang anda suka gunakan dan tidak akan sesekali menukarnya dengan orang lain, maka kerja menjual akan jadi lebih mudah dan tidak menggentarkan. Dengan cara itu, anda boleh terus menjual barangan itu. Kalau anda teruskan membuat jualan dengan minda yang anda sendiri tak akan menggunakan produk itu dan orang lain menunjukkan reaksi yang sama,
anda juga yang akan berasa kecewa akhirnya. Contoh yang lain, katakan anda pergi ke sebuah kedai makan di mana makanannya sedap, kemas, harga berpatutan dan juga bersih. Anda pasti ke nak berkongsi pengalaman itu dengan orang lain? Sudah tentulah saya nak kongsikan perkara seperti itu. Restoran yang itu, yang ini, sebuah restoran yang bagus. Saya tak cerita tentang kedai makan itu kerana saya mendapat ganjaran daripadanya. Tetapi ianya hanya kebiasaan bagi manusia yang mahu berkongsi sesuatu yang nilainya hebat. Sama juga dengan filem yang kita tengok. Anda akan beritahu orang lain tentang kehebatan filem itu walaupun tidak dibayar oleh pihak pawagam. Manusia memang rasa seronok bila berkongsi perkara-perkara yang hebat. Yang paling penting ialah anda boleh berikan manfaat kepada orang-orang lain di sekeliling anda. Apa yang mendorong anda untuk bersuara ialah apabila anda ada keinginan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Saya nak anda ingat satu perkara. Ini anda kena ingat. Ramai orang baru yang tak ada pengalaman dalam penjualan. Apapun, anda tak perlu risau tentangnya. Selagi anda ada pengalaman dalam menceritakan betapa bagusnya restoran tertentu maupun betapa hebatnya sebuah filem itu, atau jika anda membaca sebuah buku yang menyentuh hati anda, membuatkan anda tak sabar untuk kongsikannya dengan orang lain, itu saja sudah cukup untuk membuat perniagaan Tommy ini. Tetapi ada satu prasyarat. Anda perlu periksa sendiri sama ada Tommy menjual barangan yang benar-benar perlu ataupun ianya ada nilai yang hebat dengan harga yang bagus. Dan selagi anda pasti tentang semuanya, perniagaan ini berbaloi untuk anda. Sekali lagi diingatkan, jika anda kuat merasakan walaupun anda tak membuat perniagaan ini, anda benar-benar mahu menggunakan produk Tommy kerana ianya mendatangkan faedah kepada anda. Saya galakkan anda untuk membuat perniagaan ini. Dan kepada mereka yang tidak berfikir seperti itu dan tak akan menggunakan langsung produk kami, mereka tak patut bersusah payah. Ya, biar saya tunjukkan kepada anda satu tiub ubat gigi. Beratnya 200 gram dijual dengan harga $2.90 di Korea. Mahal atau tawaran yang hebat? Harga yang baik, bukan? Ya. Saya pasti anda akan setuju dengan saya yang ubat gigi dengan saiz ini berharga $2.90 adalah nilai yang sangat-sangat hebat. Ya, tambahan pula, ia adalah ubat gigi berfungsi. Ia mengandungi propolis. Ubat gigi yang mengandungi propolis selalunya dijual di kedai ubat dan dijual dengan harga $10 satu tiub. Setengah jual lebih mahal, harga $20, dengan mengatakan ianya berfungsi juga. Ubat gigi ini ada xylitol. Apa lagi kandungannya? Ia ada sesuatu yang dipanggil myrrh. Dan ia juga ada sesuatu juga yang dipanggil mastic oil. Bila cakap tentang bahan-bahan apa yang saya tahu, ubat gigi ini mempunyai bahan-bahan yang terbaik di dunia. Saya boleh bagi jaminan pada anda dengan bangganya tanpa rasa bersalah. Macam mana pun, harganya kurang daripada $2.90. Apa kata anda mencubanya? Anda takkan rugi apa-apa pun daripadanya. Cuba je. Harganya terbaik. Anda boleh beritahu saya kalau kualitinya juga baik. Seperti anda tahu, kami tak buat sampel. Cuba barangan yang sebenarnya. Apa anda boleh lakukan kalau anda tak suka? Kami akan bayar balik wang anda walaupun barang tu dah digunakan. Kami bertanggungjawab ke atas barang-barang yang dijual kepada pelanggan kami dan kami serius tentangnya dan kami sanggup membayar balik kepada pelanggan. Cuba bayangkanlah. Kalau harganya naik kerana kami menambah baik dengan myrrh dan mastic oil, adakah kosnya akan meningkat? Tentulah meningkat. Kosnya telah meningkat. Tetapi saya tak mahu menaikkan harga. Sebab apa? Pengeluar berkeras nak menaikkan harga kerana ia mengandungi bahan-bahan yang bagus. Dan kalau tak buat macam tu, kita akan rugi. Saya bagi tahu mereka yang ubat gigi ini adalah keperluan untuk semua orang. Walaupun orang tu miskin dan juga kepada mereka yang mungkin akan meninggal malam ini, tak kira betapa miskin pun, kita masih lagi perlu memburu gigi. Ianya secara mutlak satu barang keperluan yang kita semua perlu ada, jadi jangan naikkan harganya. Hari ini kita tak sempurna tanpanya. Jadi, pengeluar tersebut dan juga Tommy membagikan bahagian kenaikan kos tersebut dan serapkannya ke dalam keuntungan kami. Itulah cara kami mengekalkan harga yang lama. Ya, begitulah caranya. Sebenarnya, rahsia kami. Di sini, saya mengakui
yang ianya lebih berfaedah untuk gunakan ubat gigi ini daripada menggunakan jenama-jenama yang lain. Tak ada persoalan lagi. Jawab saya. Adakah anda berfaedah untuk menggunakannya ataupun tidak? Dah tentu berfaedah. Pokok pangkalnya tak kiralah macam mana anda mahu menyangkalnya, itu hanyalah sia-sia nanti. Lihat produk ini, absolut. Apa kata ya? Satu produk yang luar biasa. Ya, produk berkaliber dan di tahap kualiti seperti ini bukanlah sesuatu yang anda boleh dapatinya di gedung-gedung beli belah dengan mudah. Ya, produk yang berkaliber dijual dengan harga ratusan dolar. Ya, Absolut adalah yang kedua terbaik dari mana-mana produk yang ada dijual 10 hingga 20 kali ganda dengan harga sebegini. Kami boleh beri jaminan. Dengan itu, dengan data untuk menyokong kenyataan tersebut, semua ini diperbuat dengan bahan-bahan premium dan kelebihan teknologi. Tapi anda mesti tertanya-tanya macam mana saya berani buat kenyataan. Yang kosmetik ini adalah setaraf dengan yang berharga 10 hingga 20 kali ganda darinya, mempunyai kualiti yang sama ataupun lebih baik. Jika itu yang anda persoalkan, saya tak ada pilihan selain dari berterus terang dengan anda tentangnya. Delusi di dalam industri kosmetik. Sebenarnya, tak banyak bahan-bahan ajaib pun yang terletak di dalam produk-produk premium ini. Ya. Yang pasti, produk-produk kami mengandungi semua bahan-bahan ajaib itu. Alasan sebenar mengapa semua jenama mewah menguasai harga yang tinggi ialah disebabkan sewa di gedung beli belah dan juga pengiklanan. Jika anda siasat dengan lebih mendalam, mereka akan gunakan lebih 30% daripada harga tersebut untuk pengiklanan. Mereka hiasi majalah dengan pengiklanan dan menggunakan peragawati. Peragawan yang terkenal bermakna pengguna membayar untuk segala yang dikeluarkan untuk majalah, peragawati, peragawan atau apa saja, tapi anda tidak mendapat faedah. Kesemua perbelanjaan itu adalah sebahagian daripada jumlah harga. Itulah cara macam mana kami boleh hapuskan semua pengaruh delusi yang tak berfaedah ini dan memasarkan barang bukan saja pada harga yang luar biasa tapi juga dengan kualiti yang tinggi. Saya nak anda lihat produk ini. Dan akui yang produk ini mempunyai jualan yang tertinggi di Korea dari segi jumlahnya. Ia menjadi jualan terlaris di pasaran. Ya, saya galakkan anda untuk gunakan produk-produk ini dan lihat sendiri sama ada ianya bernilai ataupun tidak. Anda kena perlu membelinya. Betul tak? Betul kan? Seterusnya, anda hanya perlu kongsikan pengalaman baik anda dengan orang yang anda jumpa. Kemudian mereka juga melakukan perkara yang sama, iaitu berkongsi pengalaman dengan orang lain. Akhirnya, anda nak bina kumpulan pengguna yang berterusan membuat pembelian semula dengan kadar yang tetap. Dalam erti kata lain, ini ialah perniagaan koperasi pengguna. Atomy sebenarnya ialah koperasi pengguna. Atomy mengejar absolute quality, bermakna kualiti yang tak ada tandingnya. Produk kami dikabarkan sebagai produk dengan kualiti yang terbaik tanpa tandingan. Itulah ambang pembarangan Atomy. Bila bercakap tentang harga, dengan kualiti yang tinggi, tak ada siapa boleh menjual dengan harga yang rendah dari kami. Itulah yang kami namakan absolute price. Ya. Produk mampu milik Atomy mempunyai kualiti yang tak diragui lagi. Sebaik saja anda menjadi ahli Atomy nanti, anda akan hidup dalam kemewahan. Kehidupan anda akan berubah. Atomy tak berurusan tanpa penilaian. Sama juga dengan produk makanan Atomy. Kami sangat memilih dan kami teliti. Ini sebabnya kami ni berurusan dengan barang yang mempunyai kualiti premium dan harga yang terbaik. Dan hanya akan meningkatkan gaya hidup anda. Kami sedang bertungkus lumus untuk melancarkan V-Shopping di mana ianya menjual hasil-hasil tanaman di tempat ianya disemai. Terdapat ramai orang tempatan yang hebat di luar sana, bukan? Kita dapat lihat melalui kaca TV sama ada memang benar ianya ditanam secara organik. Bila ianya sudah sedia untuk dituai dan disiarkan secara langsung di seluruh negara, anda boleh menontonnya di telefon pintar anda. Sebagai contoh,
Satu hari nanti anda akan diberitahu yang lobak merah boleh didapati di dalam V-Shopping. Anda akan dapat melihat lobak merah juju pada hari tersebut. Ya, kami akan menyiarkan secara langsung penuaian lobak merah dan anda boleh menontonnya di telefon pintar anda. Dengan satu klik pesanan sahaja, lobak merah daripada Pulau Jeju akan dihantar ke depan pintu rumah anda. Ya, terdapat ramai orang tempatan yang berkebolehan di seluruh negara ini, bukan? Kami akan menjejaki mereka semua. Selepas berjaya jejak mereka, kami akan siarkan secara langsung dan terus membuat jualan dari situ. Dengan cara itu, kita akan semua mendapat makanan segar. Dan harganya juga akan menjadi murah apabila hasil tanaman tadi terus dihantar ke rumah anda daripada ladang dan juga kebun. Pengawitan tidak lagi diperlukan. Sekali lagi, kami sedang berusaha untuk menyediakan makanan berkualiti terbaik. Jadi, jika anda jadi ahli atomik, kehidupan mewah akan menyusul. Buat masa ini, kami sedang berusaha untuk melancarkan sudut makanan yang dipanggil Orot, di mana anda boleh namakan rumpun makanan kami yang telah kumpulkan pakar makanan daripada seluruh negara dan mendapat sebuah kemudahan pengeluaran, di mana kami boleh membuat makanan dan masakan yang hebat dan membuat penghantaran kepada semua pelanggan-pelanggan kami. Tempat-tempat di mana semua pakar-pakar makanan ini menjalankan perniagaan sekarang ini memangnya makanan yang hebat, tapi mereka tak mampu memenuhi permintaan kami. Lebih lagi, mereka tak menepati standard kebersihan kami. Untuk pengeluaran besar-besaran, kami akan tempatkan mereka di tempat berkeluasan 16 ekar dan tersedia segala kemudahan yang sedang dalam pembinaan dan akan mula menghasilkan makanan. Inilah rancangan kami untuk menghidangkan anda dengan makanan yang hebat. Kami akan mencipta sistem yang akan menukarkan hidangan dan diet anda kepada yang organik sahaja. Cara yang sepatutnya pencipta kita mahukan. Inilah cetakan biru di mana terletaknya kemudahan itu. Ya. Tahun 2018, tahun ini, kami akan lakukan pecah tanah untuk kemudahan itu dan susunannya juga dah nak habis dah. Tak lama lagi, anda akan melihat sudut makanan ini menjadi kenyataan. Saya tak peduli tentang membuat keuntungan dalam perniagaan ini kerana saya sejujurnya memang berminat dalam memberikan anak-anak kita makanan yang selamat, bagus dan penuh nutrisi dan juga untuk generasi yang akan datang. Semua ini termasuk dalam perancangan kami supaya Atomian akan boleh menikmati sepenuhnya pengalaman baru dalam pemakanan. Ya, anda akan menikmati pemakanan pada tahap yang baru. Membuat keuntungan adalah keutamaan kedua kami. Yang pertama ialah meningkatkan kualiti hidup. Satu lagi perkara yang perlu diberikan perhatian ialah kami baru saja melancarkan sudut fashion dinamakan Shiloh Art. Ya, saya lihat ada di antara anda yang kemas berpakaian dan ada yang hanya memakai pakaian yang biasa-biasa sahaja yang membuatkan mereka rasa rendah diri kerana sedikit. Ya, saya benar-benar mahu elakkan perkara ini. Matlamat saya ialah untuk menguasai gaya yang ada kelas sedikit daripada perwatakan sebenar anda. Itulah keinginan saya. Bukan hanya angan-angan itu. Ya, pakaian pertama di dalam sudut fashion ialah kemeja formal. Kami akan kukuhkan fasa pertama dengan baik dahulu, kemudian ke tahap yang seterusnya di dalam fashion. Kami perkenalkan kemeja formal dengan 120 kiraan benang. Dan juga akan ada kasut yang mengambil masa 10 tahun untuk dihasilkan. Ianya seharusnya selesa dan sentiasa ikut fashion. Kami mengambil masa yang lama untuk perancangan sudut ini kerana kami mahu membuatnya dengan betul. Saya tanyakan ianya dipanggil Shiloh kerana ada dua makna. Shiloh bermakna benang dalam bahasa Korea yang digunakan untuk menjahit fabrik. Dan satu lagi maknanya ialah menjadi jujur. Itulah makna Shiloh. Ya, saya ingin meyakinkan anda, Shiloh Art akan menjadikan fashion kehidupan anda yang paling hebat ke taraf yang berkualiti. Ya, orang ramai akan berasa kagum dan memuji kepekaan anda di dalam berfashion. Mereka semua akan berasa kagum dan melihat anda menggunakan fashion daripada barisan produk kami. Biar saya beritahu anda tentang masalah yang semakin hampir yang akan menjejaskan pekerjaan di masa akan datang nanti. Kita sedang memasuki zaman AI di mana kita akan melihat 70% dari pekerjaan akan hilang. Terutamanya akan menjejaskan generasi anak-anak kita pula nanti. Jika anda harapkan anak anda untuk berjaya dengan mengikut kemahuan anda, mereka akan gagal. Anak-anak kita kena menjelajah kejajahan tidak dikenali
di mana generasi kita tak pernah terokai. Saya faham kebanyakan daripada anda merasakan perniagaan rangkaian pemasaran ni ialah satu lagi jajahan yang tak dikenali dan merasa kurang senang. Tapi sebenarnya anda tak patut mencari pekerjaan di kawasan yang anda sudah berasa selesa untuk berada. Kenapa? Kawasan itu sudah pun diterokai dan ramai orang sedang melakukannya. Ia berkemungkinan tinggi akan hilang begitu saja. Untuk itu anda perlu melihat ke arah untuk melakukan perkara baru dan hampir menjadi obses untuk memulakan pekerjaan yang baru. Perniagaan Tommy bagaimanapun tidak begitu sukar. Langsung tak susah. Ianya mudah. Yang sebenarnya anda tak biasa melakukannya. Jawapannya ialah sangat mudah. Anda hanya perlu lakukan. Untuk membiasakan diri dengan sesuatu yang anda tak biasa ialah dengan selalu membuatnya. Tak ada jalan pintas. Terdapat satu kelebihan tersembunyi. Mungkin tak senang untuk melakukannya, tetapi seseorang akan muncul dan kata ialah yang terbaik untuk dirinya. Mereka yang sebegini mungkin muncul dan diletakkan di bawah anda. Semua ini adalah penyebab mengapa anda mahu mencuba perniagaan ini. Dan saya ingin yakinkan anda yang hadir pada hari ini, apa kata anda periksa kualiti dan harga produk-produk kami dan gunakannya sebagai pengguna. Kalau anda tak berminat untuk melakukan perniagaan ini, tak apa. Tapi kalau anda rasakan sangat berfaedah menggunakan barangan kami, mengapa tak anda fikirkan untuk membuat perniagaan ini secara serius. Ini bukannya perniagaan yang memerlukan pelaburan pun. Anda tak perlu melabur apa-apa. Mereka yang melaburkan wang adalah yang tak mengikut cara Atomy. Kenapa kita perlu rugi? Apapun anda masih membeli produk-produk ini, tak kisahlah daripada gedung beli belah, gedung diskaun ataupun home shopping pun. Adakah anda akan rugi? Tidak. Lebih lagi, anda hanya perlu mengesyorkan kepada orang lain. Itulah cara Atomy sebenarnya. Selagi anda mengikut panduan Atomy, anda tak mungkin akan kerugian. Anda tidak akan rugi. Tolong pertimbangkan untuk melakukan perniagaan ini. Dan apa kata anda cubalah dulu. Saya akhiri sampai di sini ceramah saya. Terima kasih semua ya.